Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua orang yang dekat rumah. Okey, sebelum macam biasa, kita kepada topik apa yang kita nak ajar hari ni. Hari ni guest kita Mr. Ahmad. Say hi Mr. Ahmad. Okey, kita nak main dengan Mr. Ahmad. Okey, Hilmi, korang panggil Mr. Ahmad. Saya panggil Hilmi. Okey, Hilmi, cara nak main dia ada 4 syarat. Okey, yang pertama, sambung perkataan ni tak boleh guna nama orang, tak boleh guna nama negara, hanya kata dasar sahaja, dan perkataan yang telah digunakan tak boleh diguna pakai semula. Okey, 3 minit je main. Okey, prepare sedia Okey, 1, 2, 3. Kerusi. Ikan. Nasi. Ibu. Untuk. Kata-kata. Kata-kata. Ayam. Makan. Makan. Nombor. Rumah. Halusinasi. Ibunda. Ibunda. Asyik. Kerusi. Kendah ke tadi? Bukan Aku dah sebut mula-mula tadi. Yes, aku menang. Thank you, Hilmi. Aku cakap kerusi je. Bukan, aku yang sebut kerusi. Kau tak boleh sebut lagi perkataan yang telah digunakan pakai sulit. Yes, semua mula tadi. Okay, thank you, Hilmi. Thank you. Okay, hari ni guys, kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tentang topik ejaan. Okay, ada pelajar dia memandang enteng untuk topik ejaan. Dia macam ejaan ni macam umpamanya macam bawah tapak kaki je. Tak boleh macam tu. Awak kena ambil berat dan cakna tentang ejaan yang betul. Okey, cikgu akan banyak perkataan yang cikgu akan listkan untuk video kali ni. Apa yang selalu awak buat salah. So lepas ni bila cikgu dah betulkan, kita baca sama-sama, kita betulkan sama-sama. So lepas ni bila awak buat karangan, bila awak buat kertas 2 bab aspek bahasa dan tata bahasa untuk betulkan ejaan, awak boleh trace yang mana satu betul, yang mana satu salah. Okey guys. Okey, nombor 1, perletakan. Ramai orang akan guna perkataan perletakan. Contohnya perletakan jawatan. Sebenarnya salah Ejaan perletakan sebenarnya peletakan sahaja, bukan perletakan. Okey, raksasa. R-A-K-S-A-K-S-A pun salah. Sebenarnya ejaan raksasa macam mana? Ejaan raksasa sebenarnya R-A-K-S-A-S-A sahaja. Okey, nombor 3, sunnah. Ejaan sunnah pun salah, tak ada double N Eja sunnah S-U-N-A-H sahaja. Okey, di sana tak rapat, di sana jarak. Di sana. Nombor 4, beristirahat. Salah memanglah eja rehat sepatutnya macam ni. Tapi kalau beristirahat, ejaan dia salah. Sepatutnya B-E-R-I-S-T-I-R-A bukan R-E. Beristirahat, tapi sebutannya beristirahat. Okey, nombor 6, was-was. Was-was tak perlu ada dash. Dia dirapatkan. Was-was. Okey, nombor 7, seringkali. Seringkali tak perlu dirapatkan. So yang ni salah. Sepatutnya dijarakkan. Sering satu perkataan, kali satu perkataan. Okey, nombor 8, acap kali. Acap kali ni apa guys? Apa maksud dia? Acap kali ni maksudnya selalu. So ejaan dia salah sebab dia didekatkan, sepatutnya dijauhkan. Acap satu perkataan, kali satu perkataan. Okey, nombor 9, ulang kaji. Ulang kaji pun salah. Sepatutnya ulang satu perkataan, kaji satu perkataan. Bukan didekatkan macam ni. Nombor 10, penguat kuasa. Penguat kuasa pun bukan rapat macam ni. Penguat satu perkataan, kuasa satu perkataan.
sekaligus pun salah, sekali satu perkataan, gus satu perkataan. Kadang kala. Macam berbeza macam kat atas sepatutnya dijarakkan, tapi kalau kadang kala bukan dijauhkan macam ni, sepatutnya didekatkan menjadi satu perkataan sahaja, bukan dua perkataan. Kadang kala dekat. Di samping, sama macam di sana. Di samping pun tak boleh dekat, kena jauh. Di satu perkataan, samping satu perkataan. Macam video cikgu sebelum ni yang bukan tekan pasal ejaan tapi cakap pasal tata bahasa. Di hanya rapat untuk kata kerja. Contohnya disemak. Ya, kena dekat. Tapi kalau di samping ni bukan kata kerja. So awak kena jarakkan. Okey, nombor 14. Motor sikal. Ada R kat sini. Sepatutnya tak perlu ada R. Salah yang ini. So eja motosikal motosikal. Okey, nombor 15. Tengah hari. Ini memang majoriti pelajar akan buat ataupun eja tengah hari macam ni. Salah Tengah hari kita ada dua perkataan, iaitu tengah dan hari. Tengah perkataan yang pertama, hari adalah perkataan yang kedua. Atur cara. Okey, kadang-kadang kita akan selalu jumpa dekat dalam kad kahwin. Kadang-kadang diorang tulis atur cara secara dekat, pun salah. Atur satu perkataan. Atur satu perkataan, cara satu perkataan. Okey, perkataan anti dadah pun salah, tak perlu ada dash. Ini pun selalu pelajar buat silap. Perkataan yang dimulakan dengan perkataan anti, depan dia tak perlu letak dash, dekatkan dia. Anti dadah. Okey, nombor 18. Prabaya. Okey. Lagi satu tip cikgu nak bagi tahu dekat awak, kalau nampak anti tak perlu ada dash. Kalau jumpa pra tak perlu jarakkan, mesti dekatkan. So prabaya yang ni salah, tak perlu dua perkataan. Sepatutnya pra dengan baya hanya dalam satu perkataan. Okey, pasar raya. Ini pun selalu juga orang buat salah. Lebih-lebih lagi orang yang nak buat board dekat dia orang punya pasar raya, sepatutnya eja pasar raya, bukan macam ni. Eja pasar raya. Okey, kadang-kadang murid-murid ataupun orang awam sering buat kesalahan sebab korang semua dah biasa jumpa benda yang salah. So kita nak tukar daripada benda yang biasa awak nampak salah tu. So cikgu ajar awak hari ni macam mana nak eja yang betul. Okey, eja pasar raya bukan macam ni. Dia ada dua perkataan. Perkataan yang pertama pasar, perkataan yang kedua raya. Okey, seterusnya silaturahim. Ini pun orang selalu buat dekat dalam karangan untuk mengeratkan silaturahim. Kononnya nak buat ejaan silaturahim double R, tapi salah. Sepatutnya ada R satu sahaja. R lagi satu buang. So tulisnya SILATURAHIM. Okey, 20 ejaan. Okey, kita sambung nombor 21. Okey guys. Nombor 21, sanak saudara. Sanak saudara tak perlu ada dash. Tulis sahaja sanak saudara macam biasa. Okey, nombor 22. Nombor 22 dikenal pasti. Salah. Sepatutnya dua perkataan, dikenal pasti.
Okey, nombor 23. Ada pun. Pun salah. Dua perkataan tak perlu macam ni. Sepatutnya dirapatkan. Ada pun. Okey, nombor 24. Ada color. Cikgu macam nak bezakan. Ada pun dia kat atas ni dia rapat. Ada color kat bawah ni dia akan jarak. Tak ada teori untuk ada. So awak kena hafal lah. Ada pun rapat. Ada color jauh. Okey, nombor 25. Andai pun. Salah untuk dijarakkan. Sepatutnya awak kena rapat. Andai pun. Nombor 26. Andai kata yang rapat salah. Sepatutnya andai satu perkataan. Kata satu perkataan. Nampak? Ada dengan andai. Tak ada teori. Macam contoh awak jumpa satu perkataan ni kena rapat ataupun jauh. Dia kena hafal lah. Kalau awak jumpa ada pun. Kalau sepatutnya didekatkan, ada kala jauh, andai pun dekat, andai kata jauh. Apatah salah, sepatutnya didekatkan. Apatah. Boleh follow cikgu setakat ni. Okey, nombor 28. Ataupun. Bukan jarak, sepatutnya didekatkan. Ataupun. Biarpun. Pun salah dijarakkan, sepatutnya didekatkan. Biar pun. Bandaraya. Ini selalu murid buat silap. Sebab kadang-kadang dekat papan tanda awam, diorang eja bandaraya macam ni. Sepatutnya eja bandaraya, bandar satu perkataan, raya satu perkataan. Hak milik pun selalu kita jumpa dieja macam ini. Sepatutnya eja hak milik, hak satu perkataan, milik satu perkataan, dijarakkan. Ibu bapa, ini pun selalu juga pelajar buat silap. Ibu satu perkataan, bapa satu perkataan, maksudnya dijarakkan. Isi padu. Kalau awak nampak cikgu matematik awak tulis isi padu rapat macam ni, tegur cikgu matematik awak, cakap, salah cikgu. Sepatutnya isi satu perkataan, padu satu perkataan, dijarakkan. Kita kena biasa benda yang tak biasa. Lama-lama practice make perfect. Okey, nombor 34. Jawatan kuasa. Salah. Sepatutnya eja jawatan kuasa dirapatkan. Jawatan kuasa. Kadang-kala. Macam cerita Pitamdullah. Kadang-kadang. Okey, salah. Sepatutnya dirapatkan. Kadang-kala adalah satu perkataan, bukan dua perkataan. Kemas kini pun salah. Sepatutnya kemas satu perkataan, kini satu perkataan. Kereta api. Ini pun selalu pelajar buat silap. Kereta api bukan satu perkataan, tapi dieja sebegini. Kereta api, perkataan yang kedua. Kereta api. Okey, nombor 38. Kuat kuasa. Kuat kuasa salah. Eja kuat kuasa sepatutnya kuat satu perkataan, kuasa satu perkataan. Lalu lintas dirapatkan salah, sepatutnya dijarakkan. Lalu satu perkataan, lintas satu perkataan. Latar belakang. Latar belakang bukan eja rapat macam ni, sepatutnya latar satu perkataan, belakang satu perkataan. Okey, kita dah cover 40 perkataan. Banyak ke tak banyak? Setakat ni awak boleh follow Cikgu tak laju, cikgu tak cepat. Okey, kita sambung nombor 41 iaitu lebuh raya. Okey, lebuh raya pun selalu juga pelajar buat silap. Lebuh raya bukan rapat macam ni. Lebuh satu perkataan, raya satu perkataan. Lagi pun salah, sepatutnya lagi pun duduk dekat. Segitiga salah, sepatutnya eja segitiga dijarakkan. Segi satu perkataan,
3 satu perkataan. Nombor 44, sudah pun. Salah juga. Sudah satu perkataan, pun satu perkataan. Sungguh pun. Okey, kita sambung. Nombor 46 dengan 47. 46 dengan 47, pelajar sering kali buat kesalahan sebab diorang dekatkan temu bual dengan temu duga. Sepatutnya temu satu perkataan, bual satu perkataan. Dan temu duga pun sama, temu satu perkataan, duga satu perkataan. Soalan ni popular, selalu masuk PT3 juga, SPM pun selalu juga keluar. So awak kena tahulah eja dia yang macam mana yang betul sepatutnya. Okey, nombor 48. Ulang tahun. Kadang-kadang kita nampak orang tulis kat atas kek ulang tahun macam ni. Tegurlah orang yang tulis kek tu. Contohnya pekerja secret recipe kan. Tak apalah kalau dia dah tertulis tu, tak apalah. Lain kali kalau kek orang lain jangan dibuat kesilapan. Yang sama. Kita kena jangan biasakan benda yang biasa. Okey, ulang tahun, ulang satu perkataan, tahun satu perkataan. Urus setia, salah dekat macam ni, sepatutnya urus satu perkataan, setia satu perkataan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang pelajar dia nak buat penanda wacana ataupun buat karangan lah, tulis walau bagaimanapun, dibuat rapat macam ni. Salah ya anak-anak. Walau satu perkataan, bagaimanapun satu perkataan. Okey, nombor 51, kebanyakan. K kat sini ada 2, sepatutnya ada 1 sahaja. Kebanyakan. K ada 1 sahaja, tak perlu ada double K. Nombor 52, bekerjasama. Okey, salahnya kat sini kalau awak tengok secara rawak macam tu ataupun nampak sekali imbas, tak ada masalah dengan bekerjasama ni, tapi disebabkan R ada kat sini, so salah. Sepatutnya bekerjasama saja, bukan bekerjasama. Sepatutnya bekerjasama. Okey, kadang-kala pun salah. Sepatutnya tak perlu ada dash. Kadang-kala kena dekat. Okey, nombor 54, di samping itu. Ini pun selalu juga pelajar buat salah untuk jadikan sebagai penanda wacana. Di samping dia dekatkan, itu dia jarakkan. Salah. Sepatutnya apa? Macam mana nak tulis? Di satu perkataan, samping satu perkataan, itu satu perkataan. So ada 3 perkataan untuk di samping itu. Boleh faham Okey, nombor 55, kerosakan. Sepatutnya K kat sini ada 1 saja. Kerosakan. Okey, nombor 56, anti merokok. Macam kita cakap tadi, anti, bila jumpa perkataan anti ni tak perlu ada dash. Sepatutnya anti merokok dirapatkan. Terguris. Selalu orang eja terguris macam ni. Sepatutnya salah Tergores. G-O-R-E-S, bukan G-U. Okey, nombor 58, biadab. Selalu pelajar ataupun cikgu pun kadang-kadang dia tulis biadab macam ni. Salah sebenarnya anak-anak. Sebenarnya eja biadab B-I-A-D-A-B, bukan D-A-P. Bukan D-A-P yang parti politik tu ya. D-A-B. Okey, nombor 59, bersatu padu. Bersatu padu salah yang ni. Sebab apa? Tak perlu ada dash sebenarnya. Bersatu padu. Okey, last, pasca kemerdekaan. Selalu tak awak jumpa perkataan pasca. Pasca ni maksudnya selepas pasca kemerdekaan. So selalu pelajar dia jarakkan pasca kemerdekaan. Sepatutnya awak eja dirapatkan pasca kemerdekaan. Pasca K sebelah A, kemerdekaan. Okey, kita sambung muka nombor
61. Okey, eja resepi ni salah. Sepatutnya eja resepi macam mana anak-anak? R-E-S-I-P-I. Eja resepi macam ni. Sebutan dia nampaklah macam resipi, tapi sebutannya resepi. Okey, ramai juga eja orang pelajar ataupun cikgu-cikgu dia eja Zohor, ataupun orang awam selalu eja Zohor, Z-O-H-O-R. Salah. Eja Zohor sepatutnya Z-U-H-U-R. Bukan O, U. Okey, taksub. Taksub ni maksudnya suka sangat-sangat. Okey, taksub eja salah tak salah, sepatutnya T-A-A-S-U-B. Okey, eja legenda salah, sepatutnya L-E-G-E-N-D-A. Catit pun salah, bukan catit, sepatutnya catat. Okey, nombor 66, kolesterol. Salah, eja kolesterol K-O-L-E-S-T-E-R-O-L. Pastikan betul lagi sekali macam mana? K-O-L-E-S-T-E-R-O-L. Okey, eja efficient. Efficient ni maksudnya cekap. Efficient, eja efficient salah, sepatutnya eja efficient. Kalau kat sini E-F-I-S-Y-E-N, sepatutnya E-F-I-S-I-E-N. Okey, nombor 68, masyhur. Yang ini agak sukar sikit tapi tak apa. Okey, yang ini eja dia salah, sepatutnya M-A-S-Y-H-U-R. Masyhur ni maksudnya terkenal, termasyhur di dunia contohnya. Tapi ejaan dia nampak macam dah betul tapi sebenarnya salah. Eja masyhur sebenarnya M-A-S-Y-H-U-R. Okey, kita selalu jumpa pelajar ataupun orang awam eja kerinting macam ni. Kalau awak pergi kedai gunting rambut, awak akan jumpalah perkataan ni, kadang-kadang diorang tulis kerinting. Sepatutnya ejaan kerinting salah macam ni, sepatutnya K-E-R-I-T-I-N-G. Apa yang dibuang kat sini adalah N. Tak perlu ada N sepatutnya. Okey, Tuhan selalu pelajar guna juga ataupun orang awam tulis dekat dalam Twitter ke contohnya, T dia kecilkan. So sepatutnya Tuhan, T kena huruf besar. Kita kena biasakan benda yang tak biasa. Cikgu selalu ulang benda yang sama supaya awak tak buat lagi kesalahan yang sama berulang-ulang untuk mengelakkan penolakan markah. Kalau awak buat karangan, pemeriksa tak akan buat buta-buta je kalau awak buat kesalahan ejaan. Disebabkan awak kesalahan ejaan, dah kena tolak markah. So daripada kita buat silap benda-benda yang kecil macam tu, kita kena biasakan benda yang betul. Okey, nombor 71. Agent salah. Sepatutnya agent E-J-E-N. Cuba awak tengok dekat dalam. Kalau tengok cerita agent Ali kan, dia agent macam ni, bukan agent macam ni. Okey, nombor 72. Voucher. Sebutan macam dah betul ejaan ni, tapi sebenarnya salah. Ejaan yang sebenar voucher. Ejaan je lah, tapi sebutan tetap voucher. Okey, seterusnya nombor 73. Buffet. Tadi cikgu kata sebenarnya cikgu nak tambah lagi 10 je kan, tapi cikgu sebenarnya ejaan ni terlampau banyak. So banyak lagi sebenarnya list yang nak di cover, tapi cikgu hanya cover 75 saja. Kejap lagi kita buat latihan dekat satu video yang lain. Okey, nombor 73, F tak perlu ada 2. Buffet sepatutnya F ada 1 sahaja. Bumi Putra. Eja nampak macam betul tapi salah. Sebenarnya eja Bumi Putra, Bumi Putera. Macam awak eja Putera, nama orang Putera, bukan P-U-T-R-A, P-U-T-E-R-A. Okey, seterusnya nombor 75. Durhaka. Selalunya pelajar juga
eja durhaka macam ni, sepatutnya derhaka. D-E-R-H-A-K-A. Ihsan pun selalu orang eja macam ni, salah sepatutnya. Eja ihsan I-H-S-A-N. Ini yang sebetulnya. Okey, cikgu harap daripada video ni awak boleh dapat manfaat yang sangat banyak daripada macam mana ejaan yang salah kepada ejaan yang betul, sebetul-betulnya. So lepas ni cikgu harap bila awak buat karangan, bila awak jawab kertas 2 bahagian bahasa dan tata bahasa, awak tak buat lagi kesilapan yang sama. Awak boleh trace ataupun awak boleh tahu yang mana satu yang salah, yang mana satu yang betul. Cikgu cakap banyak kali benda yang sama. Dalam karangan kita kena minimalkan kesalahan kita supaya kita dapat skor. Markah kita boleh tinggi, markah kita boleh cemerlang. Okey, cikgu harap awak boleh, kalau awak pelajar PTR, awak boleh ajak juga kawan-kawan yang lain tengok video yang sama, chill-chill tengok kita belajar bahasa Melayu secara santai-santai di rumah. Okey, harap awak boleh subscribe video, harap boleh subscribe channel YouTube kita iaitu eTution untuk PTM. Like dan jangan lupa tinggalkan di ruangan komen kalau awak tak faham yang mana cikgu cakap, ataupun boleh beri cadangan kepada kita, cakap cikgu Syafir ni cakap ajar cepat sangat lah, cubalah perlahan sikit, macam tu, perlahankan sikit cikgu. Okey, kita boleh buat penambahbaikan tersebut. Okey, terima kasih semua.